Karakraf tak dapat keluar. Lori Karakraf perlu keluar untuk urusan bisnes. Kalau boleh, kalau tidak mereka tak boleh sediakan wacana percuma macam ini kan. BGK 5100, WSW 1167, JHS 2761, BKA 41. Motor pun ada. BHT 5589, BDM 2134, BJW 6320, CEJ 6009. Harap dapat alihkan kenderaan anda sekalian. Okey, saya tak tahulah, tapi ini pengamatan benda yang common sense. Cuma mungkin kalau saya yakin juga Dr. Sri dia baca The Prince, Machiavelli, bahawa agama ni satu benda elemen penting dalam politik. Tapi Machiavelli bukan orang pertama lah. Ibnu Muqaffa lama dah tulis pada zaman Abbasiyah lagi, pentingnya agama untuk golongan politik. Kalau politik nak kekal, kena agama. Malah penulis buku Siasat Namih ini pun, Nizamul Muluk, menekankan penting agama dan orang agama di dalam politik. Mana-mana politik pun dan mana-mana agama sekalipun. Kita masih pada soalan main course lagi ya. Kepada YB, menurut salah satu Twitter YB di awal tahun ini, YB akan meninggalkan alam politik dan ingin meneruskan pelajaran. Terdapat pelbagai tafsiran pada kenapa YB bersifat demikianlah. Namun sebagai graduan PPE ni di Oxford, kursus yang banyak menghasilkan pada menteri ya. Sudah tentunya anda tidak akan reda dengan politik Malaysia yang semakin keliru dan kucak-kacir. Senario politik di negara maju, kalau kita lihat, jauhlah daripada politik di Malaysia pada hari ini. Yang sibuk dengan videonya, sibuk dengan maki, sibuk dengan pelbagai benda-benda yang tak membawa masyarakat ke depan dan tak membawa kesihatan manusia ke depan. Demi untuk duit, mana kesihatan tergadai di gambar kita ingat. Memandangkan track record anda mengkritik akta media, penapisan internet, mengkritik politik perkauman melampau, malah oleh sesetengah anggota pemuda anda sendiri, dan terkini menyuarakan bantahan cadangan terhadap RON 1995 walaupun tidak memberikan alternatif dengan memotong subsidi IPP. Sudah tentu anda mempunyai nuansa politik yang lebih segar dan lebih berdaya maju. Persoalannya, anda tidak mendapat sokongan penuh daripada pemuda UMNO. Malah sikap salah sebuah media yang mengapi-apikan sentimen agama dan perkauman yang anda pun tidak setuju, tidak mendapat sambutan daripada seluruh pemuda UMNO. Malah mereka turut bersama dengan perkasa membela akhbar penggunaan dan tidak berbicara dengan bahasa rasional dan gentleman. Maka sebagai seorang yang bercita-cita menjadi PM pada usia 40 tahun, apakah langkah yang YB boleh lakukan untuk perubahan di dalam politik UMNO dan senario politik Malaysia? Apakah masih ada peluang untuk Malaysia menikmati politik yang lebih matang, politik gentleman, politik idea, meneraskan good governance, dan bukan lagi politik primitif yang bertunjangkan perkauman, identiti dan politik sentimen? Silakan YB. Terima kasih Urusi. Saya rasa Urusi tanpa sedar telah memfitnah saya. Banyak fitnah tapi salah satu contoh cita-cita jadi Perdana Menteri 40 tahun itu datang daripada mana? Saya pun tak pernah cakap. Persepsi umum. Persepsi daripada fitnah. Tidak ada rakaman, tidak ada video saya cakap. Kita tak nak pergi sana lah. Jadi kita pergi pada soalan tadi ya. Soalan tadi bagi saya lah, kalau kita nak bawa perubahan, kita nak bawa satu renewal, satu tajdid politik dalam UMNO, dalam pemuda UMNO, dia perlu pada masa yang agak panjang. Kita tak boleh mengharapkan satu perubahan itu datang dengan sekejap mata. Waimah Perdana Menteri sendiri pun Datuk Seri Mohamed Najib, dia bawa segala transformasi kerajaan, ekonomi, politik, dia akan ambil masa. Dan saya percaya pegangan saya, prinsip saya untuk bawa model politik baru yang tidak hanya tertumpu kepada isu perkauman, yang tidak hanya tertumpu kepada isu sempit ya, seperti mana yang disebutkan tadi, isu etnik, isu agama dan sebagainya, lebih kepada isu-isu sejagat, isu-isu yang melibatkan seluruh rakyat Malaysia.
dia akan ambil masa juga. Ya. Jangan kita ingat bahawa UMNO ini semata-mata diwakili oleh 1-2 puak saja yang buat kenyataan. Jangan kita anggap bahawa oleh kerana pemuda UMNO tampil di utusan Malaysia pada 2 minggu yang sudah, kebetulan Perkasa ada di situ, kita sama matlamat dengan Perkasa, tidak. Kalau sekiranya saya arahkan pemuda UMNO saya pergi ke utusan Malaysia untuk mengadakan dialog bersama dengan mereka, mempertahankan utusan sebagai institusi, tidak bermakna bahawa kita sama macam Perkasa. Tidak bermakna bahawa kita mainkan politik sempit perkauman seperti mana Perkasa. Saya bagi tahu utusan, saya kata kita tampil, kita pertahankan utusan sebagai institusi yang juga dimiliki oleh UMNO, tak salah. Sebagai pemuda kita tampil untuk mempertahankan utusan sebagai institusi yang sudah banyak berjasa kepada orang Melayu dan juga kepada rakyat. Bukan saja utusan, hari ini Sina juga tampil sebagai wadah yang berjuang untuk orang Malaysia. Dengan Harakah juga ada perjuangan, ya. Walaupun kadang-kadang ini sesat, tapi ada. Tapi saya berbalik kepada soalan tadi, ya. Kalau tak betul, saya bagi tahu tak betul. Saya bagi tahu pemuda saya pergi pertahankan utusan secara umum sebagai institusi akhbar Melayu. Tetapi sekiranya tak betul, diwar-warkan contoh cerita negara Kristian contohnya tanpa bukti, saya kata itu kita kena tegur. Sebab tanpa bukti timbulkan perasaan yang tidak senang hati, kekeliruan di kalangan umat Melayu, umat Islam, itu salah. Dan kita tegur dalaman. Ada yang kata kenapa sokong utusan, kita ada proses itu, kita ada prosedur, kita tegur dalaman, kata itu tak betul. Malah Datuk Seri Syamuddin sendiri sebagai Menteri Dalam Negeri telah keluarkan amaran bahawa jangan terbitkan berita yang sensasi, yang sebelum dibuktikan. Jadi kita buat sedemikian. Jadi saya rasa tak betul. Tak betul bila disebutkan bahawa perjuangan saya keseorangan, I'm alone. Macam ada yang sebutkan bahawa Perdana Menteri keseorangan bahawa konsep satu Malaysia. Saya rasa perubahan yang kita bawa dalam politik UMNO, politik pemuda UMNO pada hari ini, yang bawa daripada right wing, sayap kanan, kepada yang lebih sederhana, wasatiyah yang disebut oleh Perdana Menteri, itu saya rasa diterima oleh pemuda UMNO. Mungkin dinampak